satu seruan suci daripada Islam untuk kita bersama mempertahankan Islam, Melayu dan tanah air di bumi yang kita cintai ini. Saya terpanggil untuk tidak menolak mana-mana sahaja pelawaan atau jemputan untuk Majlis Perpuadan Ummah di seluruh negara. Dan ini bukan kali kedua, ketiga, keempat. Malam esok saya akan berada di Jerai. Minggu hadapan saya akan berada di Selangor untuk bersama-sama dalam majlis yang sama. Kerana hari ini Allah memberi peluang kepada kita untuk membela Islam, dan barang siapa yang menolak untuk membela Islam, orang itu insya-Allah akan dibalas oleh Allah dengan azab yang pedih nanti. Sebab itu, barang siapa yang mengaku dirinya Islam, kemudian mengamalkan Islam, kemudian berjuang atas nama Islam, menolak untuk mendaulatkan Islam, orang itu sebenarnya wajib kita perangi. Sama ada kita perangi secara lisan atau perang secara fizikal, itu adalah merupakan kewajipan kepada kita. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita hari ini, dari segi undi, dari segi politiknya, mesti mengalahkan kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan pusat. Kerana kerajaan ini kerjanya adalah menghancurkan negara, menipu rakyat, berbohong. Terbaru, mereka berbohong di parlimen dengan segala pembohongannya, tetapi kita masih berdiam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, menjadi tanggungjawab kita, orang Melayu baik, orang bukan Melayu baik, untuk bersama dalam gerakan yang besar ini. Insya-Allah kita boleh berjaya. Saya mula-mula nak sebut hal ekonomi. Semasa mula-mula kerajaan Barisan Nasional kalah pada bulan Mei 2018, kedudukan bursa saham Kuala Lumpur adalah 1,800 mata. Hari ini selepas setahun lebih, kedudukan bursa saham Kuala Lumpur adalah di bawah 1,600 mata. Kehilangan uang modal pasaran saham selama 1 tahun ini melebihi 200 bilion ringgit, dan hampir keseluruhannya adalah merupakan saham-saham yang dimiliki oleh orang Melayu dan Bumiputera dan juga khazanah. 200 bilion adik kakak, bukan 20, bukan 2,0 bilion, 200 bilion hilang daripada pasaran. Telekom Malaysia satu ketika pemegang saham terbesarnya adalah khazanah, amanah saham Bumiputera, tabung haji, institusi-institusi Bumiputera dan Melayu. Satu ketika RM7, RM8. Baru ni turun sehingga RM1.30. Hari ini aja baru naik RM4. Begitu juga saham-saham yang dimiliki oleh tabung haji, saham-saham yang dimiliki oleh khazanah, dan oleh banyak institusi KWSP, semuanya menurun dan merudum. Dan tuan-tuan tahu siapa yang membelinya? Yang membelinya bukan lagi orang kita. Yang membelinya adalah mereka-mereka yang sedang mengauk keuntungan yang besar. Hutang negara. Diperkatakan bahawa hutang kita pada masa itu adalah 686 bilion. Hari ini, semalam, ada seorang bekas menteri, nama Stopa. Tak perlu takut pun, orang panggil Stopa Stawa. Cuba nak memberi justifikasi kepada dunia dan masyarakat bahawa jumlah hutang adalah mengikut cara accrued, dan cuba nak beri justifikasi bahawa hutang negara memang 1 trilion lalu dikirakannya. Tetapi belum habis beliau buat kenyataan, Tan Sri Syahril Samad, bekas pengurusi PAC, menemplak beliau dan bertanya, 8 tahun dulu kamu jadi apa? Kamu adalah Menteri Keuangan pada masa itu. Kamulah yang membuat sistem yang ada pada hari ini. Kecek tak suruh bikin. Sebab apa? Sebab nak menyukakan hati Dr. Mahathir, tak menyukakan hati DAP, sebab dia dah lopak duduk di sana. Gila mu nak pergi, Pak.
Tapi rakyat jeli tak turut dia. Boleh pergi tapi jangan hina kerajaan yang ada. Kamu dulu yang buat. Yang menolak royalti yang disebut oleh usatawan, yang berhempah pulas memberi justifikasi supaya Kelantan tidak dapat royalti adalah beliau. Memberi justifikasi kononnya bahawa ini adalah kawasan di luar pesisir, sedangkan kita adalah sebuah negara federalisme. Saya beberapa kali tak bersetuju dan menentang. Saya seorang juruko. Saya belajar ilmu hidrografi. Saya faham apa itu pesisir, apa itu di luar pesisir. Hak tetap hak. Rakyat Kelantan wajib menerima apa yang patut dijanjikan oleh kerajaan persekutuan. Nak bohong apa? Tanggunglah dosa. Apakah Perdana Menteri tak sedar dia berumur 94 tahun? Hari-hari dia akan disoal. Dunia pun sudah disoal, kalau mati lagi banyak disoal. Tuan-tuan mesti menuntut setiap hari agar hak rakyat Kelantan ini diperolehi bersama. Saya ucap tahniah kepada kerajaan negeri, consistently, secara istiqamah. Orang suruh tarik. Orang suruh buang dakwa, buang juruhnya. Kadang-kadang juruh tak boleh juga, Ustaz. Atau Musa itu ajar kita ini kena kurang ajar. Sedikit kurang ajar. Juruh dah buat lagi ni lah kita. Kadang-kadang juruh tu dulu, hongah dulu. Kalaulah betul Kelantan tak layak, kenapa Terengganu layak? Terengganu juga telaga minyaknya adalah di luar pesisir. Terengganu zaman Wan Mukhtar billions diberi. Bila Wan Mukhtar kalah, zaman Ustaz Hadi bagi setengah tahun 500 juta. Lepas tu tarik balik. Lepas tu bila Idris Jusuf ambil, bagi balik. Masa tu saya kerja dengan Pak Lah Badawi. Saya tanya Pak Lah, kenapa bagi balik? Kalau dah dulu tak boleh. Dia kata, ya tarik balik mati bukan saya. Kalau Datuk, saya bagi. Malah kata kalau saya bagi. Sebab itu hak rakyat Terengganu. Dia kalau Terengganu boleh, kenapa Kelantan tak boleh? Apa beza budu jak Kelantan dan budu jak Terengganu? Sama masing, belakang sama ikan bilis belakang. Kenapa ada perbezaan? Kenapa bagi alasan? Kerana ada orang Kelantan yang menyekak. Itu yang berlaku betul Ustaz kata tadi. Ada orang Kelantan yang pergi ke Kuala Lumpur, rakyat kalau nak boleh tapi kena ngadak dia. Apa yang kita kena ngadak dia? Tidakkah Kelantan ini sebahagian daripada Malaysia? Habislah tajuk tu, tajuk royalty. Orang tak bui pun tak apa, insya-Allah. Lama-lama bolehlah juga. Kita tunggu 2 tahun setengah bila kita benar pilihan raya Putrajaya hari 15 ni tak ada apa-apa lah, boleh kita belaka. Dulu-dulu pun kita bayar balik belaka, tak ada masalah. Insya-Allah. Tabung haji. Tahun 2015 keuntungan tabung haji adalah 2.3 bilion. Untung tabung haji. Tahun 2014 untung tabung haji 2.98 bilion. Hibah 2015 8%. 2014 8%. 2015 3.54 bilion 8%. 2016 2.49 bilion untung 5.8%. 2017 3.41 bilion untung 6.2% hibah. Baru ni hibah jadi hibah 1%. Selepas mereka ambil alih. Dan kesemua keuntungan itu disahkan oleh Jabatan Audit Negara Malaysia. Kalau itu salah, maknanya Jabatan Audit Negara Malaysia yang salah. Kemudian tiba-tiba seluruh harta tabung haji bernilai 19.9 bilion itu dipindahkan kepada MOF, menjadikan tabung haji mempunyai kosong harta. Tapi orang Melayu yang ada dalam kerajaan, termasuk Dr. Mahathir, berdiam diri. Kerana ini adalah permainan daripada Lim Guang Eng. Tuan-tuan dan puan-puan,
negara ini adalah sebuah negara Islam, negara orang Melayu. Dan bukan bermakna kita menindas orang bukan Melayu. Cikgu Lau tahu sejarah. Di mana ada kerajaan Islam, orang bukan Islam senantiasa hidup aman. Sejarah mengajar begitu. Zaman kerajaan Andalusia di Spain, Islam memerintah Andalusia. Bukan Islam bahagia, tidak tertindas. Yahudi baik, Kristian baik, Ortodoks baik. Orang tak ada agama pun boleh hidup aman di Andalusia. Zaman kerajaan Islam, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman kerajaan Utsmaniyah Turki, zaman Sultan Ghazni di India. Kesemuanya sejarah mencatatkan Islam memerintah, orang bukan Islam boleh hidup dengan aman. Tetapi belum tahu kerajaan yang diperintah oleh bukan Islam, orang Islam boleh hidup aman. Tengok di Israel, yang memerintah adalah Israel, orang Islam tidak aman. Di India, kerajaan Parti Janata Dal memerintah India, orang Islam tidak aman. Di Thailand, kerajaan bukan Islam memerintah, belum tentu orang Islam boleh aman. Di Myanmar, kerajaan diperintah oleh bukan Islam, orang Islam tertindas. Di Vietnam, di Kampuchia, di Filipina, malah di seluruh dunia yang mana kerajaannya adalah bukan kerajaan Islam, orang bukan Islam boleh bahagia, tapi orang Islam tertindas. Tetapi sejarah mencatatkan di mana ada kerajaan Islam, di mana ada pemerintah Islam, semua rakyat hidup aman damai. Kalau di Malaysia ini, di Kelantan, saya masa belum UMNO baik dengan PAH, saya istiqamah selalu sebut UMNO dan PAS tidak boleh bergaduh. Dua parti terbesar orang Melayu ini, di mana pun berada, tak boleh berbalah. Terutama dalam 5 perkara asas. Hak lain tak apa nak balah. Berselisih pendapat, sebab itu boleh mengukuhkan persahabatan. Pertama, kita tak boleh balah dari segi agama. Quranullah, Tuhanullah, Nabi itulah, agama itulah, hadis sama. Dalam bab agama tak boleh balah. Sebab kita boleh balah luar, masuk masjid, tu imam PAH pun kita turut, tu imam UMNO pun kita turut. Walaupun ada setengah tempat boleh balah. Tetapi umumnya tidak berlaku perbalahan atas nama Islam. Nombor 1, tak boleh balah bab Islam. Musuh aku musuhmu. Mu semaya kat aku semaya kamu. Tak ada masalah. Daripada dulu sampai laut. Walaupun ada sikit-sikit di mana-mana, ada masa muka, tapi masih mempunyai keinginan untuk bersama. Yang kedua, dalam bab raja. Raja ni adalah simbol kepada kita. Kalau tidak, kerana raja tak boleh merdeka. Raja lah yang bagi kemerdekaan kepada kita ini. Kalau tidak, negara ini adalah negara milik raja. British dulu pun buat perjanjian dengan raja, pinggir sementara kuasa. Sebab itu tidak boleh menderhaka kepada raja. Mari pok ni, parti PH ni baru ni ada satu ustaz maki raja main-main. Nama apa dia tu? Waju. Noje dah. Tapi kerajaan rule of law, kerajaan rule of the jungle, pergi appeal dan minta pending, InsyaAllah akan kena juga. Kita tunggulah appeal ni. Sebab kerajaan yang rule of the law, kerajaan yang mengamalkan undang-undang, maki raja, menghina raja adalah satu kesalahan besar dalam negara ini. Mana boleh kita maki raja lagu tu? Apa pun raja buat. Sebab pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, pada masa itu jumlah orang bukan Melayu yang tidak ada warga negara adalah 4 juta. 4 juta bukan warga negara, termasuk China dan India. Malam kemerdekaan itu dipersetujui sebagai trade off kepada kewarganegaraan,
Kita bagi kerakyatan kepada 4 juta orang bukan Melayu. Lepas 31 bulan Ogos, orang bukan Melayu bersetuju untuk memberi hak keistimewaan kepada orang Melayu, terutamanya untuk mendapat beasiswa dengan menubuhkan rida atau marah. Itu perjanjian kita pada masa merdeka. 4 juta beri kerakyatan, kita ada hak istimewa. Kalau tidak, 4 juta ni tak boleh jadi rakyat Malaysia. Dia akan jadi warga negara British. Macam Hong Kong, macam di Uganda, dan macam di negara-negara Afrika. Pegang pasport British, boleh pergi ke Britain, tapi tak boleh duduk di Malaysia. Tapi orang Melayu baik, Tengku Ramai baik, bersetuju, syarat trade off. Sekarang apa jadi dengan marah? Minggu lepas kita tengok Dr. Mahathir dengan bangga berdiri bagi pinjaman kepada 31 orang Melayu. 31 anak Melayu untuk belajar di universiti-universiti antarabangsa di dunia. Trade off 4 juta dengan 31 anak Melayu. Mana nak letak maruah? Orang tua ni atuk. Bukan 3,000, 31 orang. Hilang maruah perjanjian yang kita buat. Sebab apa? Sebab kita beri kuasa kepada PH. Dan sekarang ini kuasa orang Melayu lepas satu terhakis. Kuasa undang-undang. Duduk dengan siapa? Vicky Lim. Kuasa menguasai cyberspace. Duduk dengan anak kapasnya. Govisi Dio. Kuasa undang-undang duduk dengan siapa? Kuasa tanah duduk dengan Jayakumar, Menteri Tanah. Apa lagi? Kuasa tak ada pada kita. Kuasa Baitul Mal. Kuasa harta negara. Kuasa PT. Duduk dengan Lim Guaeng. Oh, boleh kat orang Melayu? Jaga orang buta, orang cacat. Duduk dengan Wan Azizah. Jaga kebajikan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri, tapi jaga kebajikan masyarakat. Satu penghinaan sebenarnya kepada timbalan Perdana Menteri. Tapi sebab nak doa, anggaplah. Anwar tak usah cerita lah, tu tajuk lain. Tajuk Anwar dengan Azmi ni tajuk lain, kena tajuk semula. Tajuk sembuh menyembuh ni. Amo boleh sebut sekat sembuh lah malam ni. Ujung tu tak usah sebut. Siapa boleh terfikir Anwar dengan Azmi boleh bala? Adik kakak tengok cermin malam ni. Azmi tengok cermin nampak Anwar. Anwar tengok cermin nampak Azmi. Rupanya mu kelih aku kelih mu. 2 kali 5, 5 kali 2. Mu sembuh, aku sembuh. Kenapa Allah tunjukkan ini semua tuan-tuan? Adalah untuk memberi kesedaran kepada kita. Supaya kita jangan tersalah pilih. Sebab itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Akhirnya 2 parti besar orang Melayu kembali bertaut seperti mana pada tahun 1946 dulu, di mana keseluruhan Persatuan Melayu dan Persatuan Islam seluruh negara berhimpun beramai-ramai untuk menubuhkan sebuah pertubuhan yang kita namakan United Malay National Organisation, yang disebut sebagai UMNO. Walaupun banyak perbahasan selepas itu, tetapi ianya hasil daripada sebuah multaqa orang Melayu. Orang Melayu daripada berbagai-bagai aliran fikiran. Orang Melayu Kelantan, orang Melayu Johor, orang Melayu Terengganu, orang Melayu Perak, orang Melayu Pulau Pinang, orang Islam Selangor, orang Islam Kuala Selangor, orang Pasir Salok, berhimpun di pada Sultan Selamat supaya menubuhkan sebuah pertubuhan orang Melayu untuk menentang penjajah British dan untuk memerdekakan negara. Itu matlamat asal kita. Di situ ada Dr. Burhanuddin Hilmi, di situ ada Profesor Zulkifli, di situ ada Haji Ahmad Fuad, di situ ada Tengku Ramai, di situ ada Tun Razak, di situ ada Tun Dr. Ismail, di situ ada Tun Sadar Jubair, di situ ada Hamid Alba, di situ ada Jafar Alba. Semuanya bersatu tenaga di bawah satu panji mahu mendaulatkan Islam di bumi bertuah persekutuan tanah Melayu ini, di samping tidak melupakan orang-orang bukan Melayu. Sebab itu kita ambil konsep Joshua, adilnya kita pada masa itu. Tapi akhirnya Melayu berpecah. Orang Cina pula bersatu. Dulu orang Cina berpecah, Rehe lawan Haisan, berbunuh-bunuhan.
Fuzhou lawan dengan Hainan bunuh dulu. Tapi sekarang orang Melayu pula balah. Itulah fenomena dunia. Sebab itu bila Allah jadikan kekalahan pada pilihan raya baru-baru ini, ialah untuk memberi kesedaran kepada kita. Dr. Mahathir satu ketika manusia berjasa, tapi ni dia hanya memikir dia dan anak-anak dia. Dia tak mahu berhenti daripada jawatan Perdana Menteri sebab dia takut dia kena cah. Saya masih ingat pada tahun 1999 apabila UMNO pada masa itu hanya mendapat sokongan orang Cina sahaja. Orang Melayu abandon. Orang Melayu tinggal UMNO pada masa itu. Tetapi UMNO masih bernaik 2/3 pada tahun 99 pilihan raya umum. Dan Dr. Mahathir buat satu kursus di Jabatan Perdana Menteri. Di Kelantan ni saya seorang dia panggil. Orang muda. Masa tu. Orang lain tak panggil belakang. Allah Badawi ada. Anwar Ibrahim. Masa tu sudah keluar. Dia kata bahawa UMNO ditinggal oleh orang Melayu. Yang kita pegang kuasa ini kerana orang bukan Melayu sokong kita. Maka kita kena ubah kawasan pilihan raya. Inilah kawasan pilihan raya ada hari ini. Itu diubah oleh Dr. Mahathir selepas pilihan raya 99. Iaitu memecahkan kawasan-kawasan majoriti Melayu kepada majoriti marginal. Termasuklah Merbuk, Jerai, Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Dia pecah jadi 40-50. Itulah akibatnya kerana dia tak percaya kepada orang Melayu. Tetapi mujurnya tahun 2004 bila Pak Allah ambil balik, orang Melayu kembali, orang Cina kekal, maka Pak Allah benar sehingga 190 kursi. Tetapi bila orang Cina tarik balik pada tahun 2008, terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. KJN-nya KJN Dr. Mahathir. Dr. Mahathir tidak pernah percaya kepada orang Melayu. Sebab tu dia balas omong dengan pemimpin Melayu. Sejarah Dr. Mahathir. Dia jadi ahli parlimen tahun 1994. Kalah tahun 1999 kepada Yusuf Rawa. Dia tulis surat kepada Tunku Abdul Rahman. Tapi dia kopikan kepada ratus-ratus ribu rakyat Malaysia. Menghina almarhum Tunku Abdul Rahman. Mengatakan Tunku dibeli oleh Cina. Menghentam dan mengutuk Tunku Abdul Rahman sehingga Tunku terpaksa meletakkan jawatan. Walaupun selepas itu Dr. Mahathir ditangkap dan kemudian dipecat daripada UMNO. Tun Razak ambil. Dengan Tun Razak pun hampir dia lawat. Tapi Tun Razak mati awak. Mari Husin dia lawat. Dia pelaga dengan Datuk Harun Idris. Dia pelaga dengan Sulaiman Palestin. Akhirnya Tun Husin terpaksa letak jawatan. Dia ambil dengan janji nak bagi kepada Tengku Razali jadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi dia cari Datuk Musa Hitam pada masa itu yang masa itu terbuang di London. Bawa balik. Akhirnya dia suruh Musa Hitam lawat Kuli. Kuli kalah. Kemudian dia balas pula dengan Musa. Habis dengan Musa dia balas Baba. Habis Baba balas dengan Anwar Ibrahim. Habis dengan Anwar Ibrahim dia balas dengan Pak Allah Badawi. Habis dengan Pak Allah dia balas dengan Najib. Siapa yang dia tak balas Dr. Mahathir ni? Saya ingat dengan Melekak pun dia balas lelah. Tetapi apa nak buat nasib kita? Amor ni 63 tahun. Tak ada Perdana Menteri lain. Dia main Mahathir Anwar. Bila nak habis, bopeh lah Perdana Menteri. Kita ubah dah pilihan raya sekali lagi ni. Kita tolak kedua-duanya. Anwar kau berat kalau banding dengan Mahathir. Manusia liberal. Yang penting ialah kita istiqamah. Sebab itu saya ucap tahniah kepada pimpinan PAH negeri. Sebenarnya PAH tak perlu kepada UMNO pun di Kelantan. PAH boleh pergi sorak-sorak pun. UMNO tak benar dah ni ada ni. Tak urut. Kalau benar pokok lana tanah merah gitu ya. Ya tak aja kalah lagi tak kat ni. Walaupun akhir meninggal 169 tapi ada lagi. Baru ini tambah lagi dekat 2000. PAH tak perlu pun. Tapi PAH buka mata. Begitu juga UMNO. Kalau di Perak PAH ni dengan 3 ya. Batu tak boleh kata mengata. Kalau ada lagi pok ni dia mikir paham no ni, orang ni tak lama jatuh. Tak boleh mikir dah soal paham no. Kita kena mikir soal Islam, Melayu, negara, Malaysia. Habis. Nak tanya tekek apa pun tak apa. Kalau tanya apa tekek PAH pun tak apa. Tekek UMNO pun tak apa. Yang penting kita menguasai Putrajaya pada pilihan raya PRD 15 akan datang. Itu mesti. Kalau tanya apa di Kelantan, PAH belakang. Tak apa.
Di Pahang, UMNO belakang. Tak apa. Apa susah? Lepas tu buat kita anak-beranak kita duduk di Kuala Lumpur. Kita ni ada 450,000 anak Kelantan. Pah ada, UMNO ada, orang duduk Kuala Lumpur. Kelik mari sini. Waktu ni kelik lagi. Tak payah kelik dah. Nuh dia ambil kursi di Lembah Kelang. Betul? Layakkan anak pindah balik semula. Biar Lembah Kelang kita benar. Biar Kuala Lumpur kita benar. Supaya kita memerintah pada PRU 15 akan datang. Kelantan ni tak apa dah. Cepat pergi molek dah ni. Tanah merah. Okey, UMNO ambil. Okey. So lagi Waipo. Ustaz Wena. Ambil. Bagi kita mana? Bagilah mana-mana. Oh, kita bagi kita sudah balas. Kalau tak ada tempat juga, hidup kau lanah ni Pak Amor. Amor tak ada Pak Amor becek. Susu apa becek? Lepas ni muka dia mau latih ke berapa pula dah. Okey, duduk saja begitu kau tu kesarah. Jadi okey rakyat apa pedah kalau negara dipunyai orang. Jadi menteri besar awak gapo kalau duduk mengemis ni, duduk minta tolong ni. Mari gua air pun kena cium, mari mati kena cium. Belakang parah nak lama mau sepak lama. Hak kita. Apa makna kita jadi pemimpin kalau Islam tu belakang? Kalau orang Melayu terhina, betul tak? Ni bumi kita, tanah air kita, udara kita. Tok nenek kita nama lagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan walaupun nama Persekutuan Tanah Melayu, kita tak raja hamba orang Cina. Dah. Tak raja dengar lagi anak Cina kena tipah pala di Kelantan ni. Di Kolanah tu. Sekolah menengah Chonghua paling besar di Malaysia. Sekolah private, swasta. Duduk mana? Tu. Kampung Kolanah. Jadi air anak Cina situ tubik. Dia minum mi celup. Dia makan mi celup. Dia makan Maggi. Tak ada seorang habuk kena tipah. 30 tahun, 40 tahun dah. Betul? Nanya ke orang Kelantan je. 13 Mei ada kena orang Cina kena tapak. Ada orang India kena tapak. Tak ada. Tapi kita dengar hari-hari Pulau Pinang. Betul? Kita dengar di Kuala Lumpur. Bumi Malaysia ni kalau nak perang, inilah bumi paling subur perang. Amba orang Melayu tiup semangat Melayu, Tigula orang Cina tiup semangat Cina. Wati Amurti tiup semangat India. Perang puak kita. Betul? Ingat puak kita ni takut perang. Amba ni cucu tu janggut. Lahir kapur jiran. Pasal putih. Habis nak beranak. Pindah hidup Mekah belakang pasal hak datang kena bunuh. Ninggah hati no. Tu yang keluarga orang Mekah tu. Keluarga tu janggut habis lari hidup Mekah. Lawan penjajah British. Lepas tu kalau nak perang, tak takut sikit apa. Ia ni peluang Allah bagi untuk orang Melayu duduk sekali. Orang Islam duduk sekali. Balah balah hamna ngepah ya. Betul? Hak balas dah sudah lah tok kita balas, kita nak balas juga. Bahasa jahat. Dulu ada masalah. Ada tak setuju mana-mana sudahlah. Sekarang ini kita terancam. Agama terancam. Bangsa terancam. Negara terancam. Ekonomi merudum. Rakyat susah. Gaji Eiffel. Buah yang mati ini. Buah. Tuan-tuan boleh tengok dalam parlimen hari-hari. Benar terang berlaku. Mempertahankan juga. Sebab itu ada kakak. Kita kecek banyak pun tak guna. Yang penting kita istiqamah. Betul hati. Betul hati. Allah bagi peluang untuk kita cari pahala. Malah dia cari pahala ni. Pahala besar malah ni pok kita hari ni. Percayalah. Dengan syarat betul ni. Mari ni kerana nak mempertahankan Islam, nak suruh negara aman. Cina, Melayu, India duduk bersama di bawah panji-panji Islam. Tak kira lah UMNO ke apa. Suruh apa je. Gembira kamu tengok lah ni. Jumpa sahabat. Dulu kamu lagi tu dah dengan meja ni saya jumpa peluk sama. Salah sama dah. Kamu lagi tu sama jok gitu. Rekod betul tak? Hanya Datuk Fatah. Masa di Exco dulu pun. Orang lain balas sama dah. Orang balas nak tulah metak ke suara derah je. Iya. Kita bukan balas peribadi. Balas dia segi kira-kira sahaja. Kerana nak betul jurodi.
Lo ni amo masih ketua pembakar. Tapi tak ni tulis surat Kamti Besar minta piti lapor tak ngamuk lagi. Pembakar juga. Bakar ni bukan bakar apa, bakar betul. Sebab itu tuan-tuan, di kampung Tanah Merah ni, UMNO kukuh duduk ke UMNO. PAH kukuh duduk ke PAH. Siapa masuk, kita berjemu, kita lawan bersatu. Nak tinggal UMNO gila, nelai tak? Nampak je nelainya, di belakang tu kaih macam nak masuk macam. Nampak je. Tak boleh lari daripada UMNO. Sebab UMNO itu parti perjuangan. UMNO bukan parti individu. UMNO bukan hak Najib. UMNO bukan hak Palah Badawi. UMNO adalah parti orang Melayu. PAH parti orang Islam. Dah. PAH bukan hak Haji Adi. PAH bukan hak Tengku Aziz. PAH adalah perjuangan yang nak meletakkan Islam di hadapan. Sama je. UMNO pun serupa juga. Bezanya bahasa, bezanya gaya persembahan. Jadi balas apa? Hak kita kena balas apa? Amanah. Sebab dia parti khianat. Mengkhianati bangsa Melayu. Hak kita kena balas apa? DAP. Sebab DAP ni pok dia nya PAP Singapura. Itu sejarah lain pula. Mereka mahu menguasai Malaysia. Ni kecek ya nampak molek. Tapi ada orang boleh kena beli. Boleh jawab tak khabar ingat. Ada seorang tu boleh jadi pengurusi Gati Ambo. Ganja pun nak tanya. Mana sabah. Dia panggil perkataan cannabis. Tak faham. Orang nak suruh tanam padi, nak makan beras, dia nak tanam ganja. Tak cara pun boleh tanam padi ke tak boleh padi. Patut tu fikir masalah lah ke mana nak bumbung air supaya orang boleh tanam padi. Nak bui baju mana supaya padi bertambah molek. Nak bui molek. Tapi dah. Tapi tak ada arah lah. Biarlah hak dia tu dengan dia. Kita di Tanah Merah. Kita mesti mempunyai satu iltizam untuk memastikan bahawa persaudaraan yang sedang terjalin antara UMNO dengan PAH ini hendaklah kita kekalkan dan kita satukan supaya menjadi sebuah pertubuhan yang besar yang boleh memimpin negara ini ke arah yang lebih baik dan diberkati oleh Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tidak jadikan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadat kepada aku. Ini ibadat lah ni. Ibadat dari segi politik, ibadat dari segi kerja, ibadat dari segi kesatuan. Beribadat, liya'budun. Nak mati esok hari. Dr. Mahathir pun tahu dia nak mati esok hari. Sebab tu dia tak gigak jaket naik. Kalau ikut tekanan daripada DAP, tekanan daripada Ramasamy, tekanan daripada banyak pemimpin-pemimpin India atau pemimpin bukan Islam, mahu Zakir Naik itu diekstradit. Tapi alhamdulillah Dr. Mahathir ada lagi bangun Islam itu sikit mempertahankan Zakir Naik. Marilah sama-sama kita mendoakan agar Islam terus maju dan terus berdaulat di bumi yang kita kasihi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.